Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di suara kita. Dan akan kita sambung perkongsian kita daripada buku Al-Bayan yang dikeluarkan oleh Jakim ini. Di mana kita pada malam ini akan masuk bab yang baru. Setelah kita menghabisi, saya ingat, bab-bab dalam ibadat, si pengarang dan timnya masuk pula dalam hal ehwal selain ibadat. Itulah muamalat atau muamalah. Di mana tuan-tuan, kita perlu tahu bahawa hukum syarak ni terbahagi kepada dua. Selain akidah lah ya. Mana hukum syarak bersabit dengan amalan kita. Kalau akidah tu kepercayaan, ni dari sudut amalan kita. Ia terbahagi kepada dua. Pertama ialah ibadat. Ya. Yang merujuk kepada amalan kita dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Tuhan lah. Our relationship to our God. Semayang kita, puasa kita, haji kita, ya, zakat kita bahkan, walaupun zakat sebahagiannya muamalat, sebahagiannya ibadat. Ya. Dan ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Quran, zikrullah dan lain-lain. Ya. Itu disebut sebagai ibadat lah. Ya. Ataupun sebagai ulama mengklasifikasi ia sebagai ibadah mahdoh. Ibadah yang betul-betul ibadah lah, absolute ibadah. Atau absolute worshipping. Satu lagi disebut sebagai ibadah ghair mahdoh. Ibadah juga, tapi dia bukan ibadah yang ada rukunnya, ada syaratnya seperti itu. Ataupun dia tidak merujuk kepada hubungan kita dengan Tuhan secara khusus, tapi lebih kepada kita selain Tuhan. Itu ibadah ghair mahdoh. Ataupun dalam istilah lain, bahagian kedua selain ibadat itulah muamalah atau muamalah. Jadi kita ada ibadat, kita ada muamalat. Kita ada ibadah mahdoh, kita ada ibadah ghair mahdoh. Kita ada hubungan kita dengan Tuhan, ada hubungan kita selain Tuhan. Ya? Di mana kalau menurut ilmu fiqh, muamalat atau muamalah ni dia ada 4 bidang lah. Pertama, bidang kekeluargaan. Yang kita sebut sebagai al-munakahah. Fiqh munakahah lah. Ya? Kemudian ada bidang kehartaan. Yang kita sebut sebagai al-maliyah. Hari ni bila sebut muamalat-muamalat tu banyak kepada kehartaan lah. Ya, kewangan. Sebenarnya muamalah dia luas. Harta dan kewangan hanya salah satu bahagian atau bidang daripada. Ya. Kemudian ada pula jinayat, ada qada, ada siasah politik, itu juga satu bentuk muamalah. Pasal kita dengan selain Tuhan. Ya, apa saja ilmu selain ibadat dia adalah muamalah. Ilmu sains, muamalah. Ilmu matematik, ilmu muamalah. Ilmu seni bina, architecture, itu juga muamalah. Ya. Senang cerita, selain ibadat itu muamalah atau muamalah. Ya. Jadi muamalah-muamalah atau muamalat ni tidak hanya harta lah. Dia luas. Cuma harta tu sebahagian daripadanya. Ya. Tapi hari ni bila sebut muamalat, dia lebih merujuk pada kehartaan. Boleh saja. Ya. Tak ada masalah. Itu penggunaan istilah semasa atau moden. Tapi yang perlu kita tahu, muamalah asalnya dia luas. Ya. Baik. Jadi si pengarang babkan sunnah dalam muamalah dengan manusia. Sunnah dalam kita berurusan sesama manusia. Kerana muamalah-muamalah ni maksudnya ialah kita berurusan dengan sesama kita. Itulah masuk muamalah. Al-muamalatu lughatan at-ta'amul ma'al ghair. Muamalah secara bahasa ialah bila kita melakukan satu hubungan antara kita dengan orang lain. Itulah muamalah. Ya. Baik.
Kemudian bab yang ke-14 lah, sebab 1 sampai 13 tu ibadat. Step 14 ni muamalat. Hubungan kita dengan kita lah, sesama kita ya. Di mana babnya ialah memberi salam. Bab yang ke-14 di bawah sunnah muamalah dengan manusia, memberi salam. Yang kita sebut dalam bahasa Arab sebagai ilqa'us salam. Ilqa' makna beri, as-salam makna salam lah ya. Saya baca dulu teks si pengarang di mana dibawa mari dua hadis Rasulullah SAW. Pertama hadis daripada Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Confirm hadis sahih lah pasal Imam Muslim. Sabda Rasulullah SAW daripada Abi Hurairah ya. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Tidak kamu masuk syurga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak beriman sehinggalah kamu saling berkasih sayang antara kamu. Awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbtum. Nak atau tidak aku tunjukkan kepada kamu suatu perkara yang bila kamu melakukannya, kamu akan saling sayang menyayang antara kamu. Afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam sesama kamu. Ya? Boleh tangkap Yang kedua ialah hadis Abi Hurairah juga yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Tadi Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Di mana kata Rasulullah SAW, yusallimu saghiru 'alal kabir. Memberi salam oleh yang kecil ke atas yang besar. Budak-budak bagi salam pada orang besar. Ini adab lah, adab. Tapi orang besar bagi salam pada budak-budak tidak salah. Tapi adabnya begitu. Ataupun afdal. Wal maru ala al-qa'i, dan juga yang berjalan ke atas yang duduk. Itu adabnya. Lebih afdal. Bukan bermakna yang duduk tak boleh bagi salam kepada yang berjalan. Tapi ini irsyadu Rasulullah SAW. Panduan Nabi lah, aka sunnah baginda. Yang baginda tuntutlah kepada kita. Wal qalilu 'alal kasir, daya sedikit ke atas yang banyak. Ya? Kemudian ada lagi, itulah memberi salam kepada kanak-kanak. Yang ke-15. Masih dalam konteks salam lah. Kemudian pecahkan kepada dua bab. Satu memberi salam, satu memberi salam kepada kanak-kanak. Yang sepatutnya satu bab pun sudah memadai. Di mana si pengarang bawa mari hadis daripada Anas bin Malik yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga. Sahih lah. Ya, nama pun Sahih Bukhari. Apa kata Anas bin Malik? Kata beliau, apabila beliau melewati kanak-kanak, maka beliau akan memberikan salam kepada mereka. Lalu beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Anas bin Malik ni dia suka bagi salam pada kanak-kanak. Ya. Kemudian dia kata Nabi melakukannya. Memanglah orang budak-budak bagi salam pada orang tua itu lebih baik. Tapi orang tua nak bagi salam budak-budak pun boleh. Kerana Nabi melakukannya. Ya. Masa benda tu haruslah. Kemudian dia bawa mari lagi hadis Anas bin Malik juga. Katanya, aku pernah berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marra ala ghilmanin fasallama alaihim. Di mana Nabi sallam lalu ke atas beberapa orang kanak-kanak. Latah baginda memberi salam kepada mereka. Ya. Kalau tadi kalau kecil kepada yang besar, budak-budak lah kepada orang dewasa. Ni Nabi buat beri salam kepada kanak-kanak. Dua-dua boleh ya. Okey, kata Al-Imam Ibn Hajar menukilkan pandangan Al-Imam Ibn Battal. Ibn Battal ni ulama yang terawal lah. Dan salah seorang yang mensyarahkan Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim ni ada banyak ulama yang mensyarahkannya. Salah seorang ialah Al-Imam Ibn Battal. Berkaitan tuntutan memberi salam kepada kanak-kanak adalah bagi mendidik mereka. Memanglah afdal mereka bagi salam. Tapi kalau kita tak ajar mereka, macam mana mereka nak bagi salam? Kita tunjuk contoh dululah. Dengan kita beri salam kepada mereka. Bagi mendidik mereka akan ada agama dan padanya perbuatan beri salam pada kanak-kanak itu juga bagi tujuan membuang pakaian sifat takabur yang ada pada diri orang dewasa agar bersifat tawadhu', yakni merendah diri. Serta mesra dengan manusia.
Khusus dalam bab ni kanak-kanak lah ya. Kemudian kata dalam Fathul Bari jilid 11 muka surat 33. Baik. Jadi kesemua hadis ni tuan-tuan merujuk atau menunjukkan akan kepentingan dan cara-cara kita memberi salam. Di mana tuan-tuan sepakat para ulama anna as-salam masyru'. Ya. Salam-salam ni adalah masyru', yakni disyariatkan. Bahkan digalakkan dalam banyak hal ataupun hukum asal dia digalakkan, disunahkanlah, dituntutlah kepada kita untuk kita memberi salam kepada sesama kita. Ya. Dan dalam hal-hal yang lain juga. Kenapa sepakat para ulama? Sebab tuan-tuan, basisnya ialah daripada beberapa ayat Al-Quran. Di mana Allah Ta'ala sebut tentang salam. Ya. Dan of course hadis-hadis Nabi SAW yang banyak. Hatta Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ada 372 bab. 372 chapters. Which is ia merangkumi keseluruhan hak ehwal kehidupan kita. Apa yang awak nak, hak tak ada dalam Riyadhus Salihin. Ada berlaku. Ya. Kerohanian. Kemasyarakatan, kekeluargaan, semua ada. Kenegaraan. Ya. Jadi ada banyak babnya. Di bawah kitab-kitab tertentu, which is di sana ada Kitabus Salam. Dan di bawahnya ada banyak bab berkaitan salam. Ada Kitabus Salam, the book of salam. Salam-salam ni masuk ucapan kita lah, sesama kita. Greetings. Ya. Dalam bahasa Inggeris kita panggil Islamic greetings. Ada fadlus salam wal amru bi ifsya'ihi. Kelebihan memberi salam dan perintah untuk menyebarkannya. Ya, the privilege of salam or Islamic greeting and order to menyebarkannya. Apa bahasa Inggeris? Lupa lah. Tapi biasa kalau buku terjemahan bahasa Inggeris tu dia tulis the privilege of salam or Islamic greeting and the superiority of it. Mana kelebihan dan tuntutan dalam agama lah untuk kita melakukannya. Ya. Baik. Kemudian ada lagi bab kaifiyatus salam. Cara nak bagi salam. Ya. Dan cara nak jawab salam juga. Ada adabus salam. Tadi how to perform salam. Hak ni pula adabus salam, the manners of salam. Adab salam tu macam mana? Inilah salah satunya. Yang kecil bagi salam pada yang besar, yang duduk bagi yang berjalan bagi salam yang duduk, yang kecil yang tak ramai bagi salam pada yang ramai. Itu salah satu adabnya. Di samping ada adab yang lain. Nanti tuan-tuan buka sendiri lah. Biasa kat sebuah masjid ada Riyadhus Salihin kan. Dan ada lagi beberapa bab yang lain. Bab orang kafir bagi salam macam mana ya. Bab salam masuk rumah dan sebagainya. Ya. Jadi ada banyak ayat Quran, tak banyak lah, tapi adalah beberapa ayat tertentu. Dan ada banyak hadis Nabi SAW. Sebab itu boleh dijadikan kitab oleh Al-Imam Nawawi. Kitab ni masuk satu bab yang besar lah. Dan ada bab-bab di bawahnya. Banyaklah hadisnya. Ya. Tak adalah beribu-ribu atau beratus-ratus. Yalah. Bila kata banyak ni, boleh jadi puluh-puluh. Boleh jadi belah-belah. Boleh banyak juga tuan. Ya. Mana ayatnya? Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Nur. Ada dua ayat di situ. Pertama ayat yang ke-27 di mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. 27-29. Hadis yang boleh. Kata Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu. Hatta tasta'nisu, sampai kamu minta izin. Ya. Wa tusallimu ala ahliha, dan kamu beri salam kepada orang dia, tuan dia, ahli dia. Itu satu ayat. Itu wajib tu, perintah Allah tu. Kita pergi rumah orang, bagi salam. Ya. Tak ketuk pun tak apa. Ketuk ni pun adab juga. Tapi
The most important thing ialah kita bagi salam. Ya. Dan ada keizinan untuk kita masuk. Ya. Assalamualaikum. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Saya tanya, boleh saya masuk je tak? Agak-agak dia boleh masuk je lah. Ya. Tapi tak boleh masuk tanpa keizinannya. Kalau kita bagi salam, tak ada orang jawab, kita tak boleh masuk lah. Ya. Itu kalau rumah orang. Rumah kita pun sama juga. Di mana dalam surah yang sama, ayat yang ke-61, kata Allah, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Tadi rumah orang, yang ni umum. Rumah orang baik, rumah kita baik. Di mana kata Allah, bila kamu masuk ke dalam rumah-rumah, rumah kamu ke, rumah orang ke, fasallimu ala anfusikum. Berilah salam ke atas diri-diri kamu. Ya, kalau rumah orang, kita bagi salam ke atas rumah tu lah. Kalau rumah kita, kita bagi salam ke anak bina kita lah, ahli keluarga kita. Ya? Bahkan kalau tuan-tuan belajar bab zikir kan, memang ada satu bab apa yang perlu kita baca bila kita masuk rumah. Tak banyak tuan. The first and foremost, nombor satu sekali lah bagi salam lah. Ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala nafsi ahlika. Itu hadis Tirmizi daripada Anas bin Malik. Nabi pesan pada dia, wahai anakku, tadi budak-budak lagi kan. Dia khadam Nabi kan. Dia serve Nabi. Wahai anakku, kalau kamu masuk ke rumah kamu, bagilah salam pada ahli keluarga kamu. Yakun barakatan alaika wa ala ahlika. Ia akan menjadi satu keberkatan kepada kamu dan ahli keluarga kamu. Nak berkatlah rumah kita, masuk bagi salam. Ya. Dan saya alhamdulillah lah, memang saya personally daripada dulu memang bagi salam. Dan kalau anak beranak saya masuk dalam rumah tak bagi salam, saya suruh mereka bagi salam. Dah bagi salam belum? Assalamualaikum. Baru nak bagi salam. Kadang terlupa. Ya. Oh, kita dah masuk tu lupa bagi salam. Kena keluar balik Ustaz, baru masuk bagi salam. Tak payahlah keluar balik. Bagilah salam dalam rumah tu, tapi bagi salam lah. Berkat tuan. Ya. Cerita dia, Allah Ta'ala kata, masuk rumah bagi salam. Kalau tak ada orang, tak ada orang. Bagi salam juga. Assalamualaikum. Di atas rumah ayat ini. Ya. Sebab selain kita, ada penduduk-penduduk yang lain. Sebenarnya. Boleh saja. Ya. Tapi kalau ada orang, memang amat-amat dituntut. Kalau kita tahu tak ada orang, sebenarnya tak bagi salam pun tak apa. Tapi sebaik-baiknya kita bagi salam dulu. Hatta Imam Nawawi rahimahullah kata boleh bagi salam sebagaimana biasa, dan sebagai ulama mencadangkan supaya kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Saya dulu saya buat. Dah rumah orang tak ada orang, anak bini balik kampung, kita seorang duduk rumah kan, saya bagi juga salam assalamualaikum. Kadang-kadang saya baca assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin sebagaimana yang diajar oleh An-Nawawi rahimahullah. Ia dah ambil daripada Muwatta Imam Malik, tapi dia bukan hadis Nabi, ia hanya sarana lah di kalangan salafus salih. Ya. Boleh lah mana-mana pun. Tapi kalau ada orang, kena bagi salam lah. Itu yang terbaik. Tapi tidaklah wajib. Tak wajib. Sunnah lah. Tapi ada kebaikan yang banyak di situ. Ya. Jadi rumah orang, confirm kita kena bagi salam. Rumah kita pun kita bagi salam juga. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebutlah ayat tu, bagi salam, tahiyyatan min indillah. Wasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillah. Kita bagi salam kepada diri kita, tahiyyatan min indillah. Sebagai tahiyah ataupun greeting daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagi salam sesama kita. Tapi sebenarnya itu adalah tahiyah ataupun greeting daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Mana ia satu benda yang teramat-amat baik sekali untuk kita lakukan. Tahiyyatan min indillah. Mubarakatan thayyibah, ia berkat dan amat baik sekali kata Allah. Bagi salam berkat tuan. Allah ni nak berkat macam-macam. Sampai kaki orang pun sanggup dia cium lagi. Beratur panjang-panjang, cium kaki. Ya. Tok Syekh sana lah, Tok Syekh sini lah, Tok Lebay sana, Tok Lebay sini lah. Nabi pun tak cium kaki tuan. Tapi
Ada juga kes Nabi orang cium kaki ni 2 kali. Itu pun kerana delegasi yang datang daripada jauh. Daripada Yaman ke mana, siapa tak ingat. Ada 2 hadis tu. Dia ada saya, setahu saya. Yang adalah kitab Sunan. Mereka bila sampai excited, jumpa Nabi. Excited tuan-tuan. Kukut tuan-tuan pun kalau jumpa Nabi, tuan-tuan buat juga. Boleh jadi lah. Pasal first time jumpa, the prophet, jumpa Rasulullah ni. Mereka excited pergi cium kaki Rasulullah SAW. Dan Nabi tidak melarangnya. Tapi 2 kes tu je lah. Sahabat-sahabat yang lain tak pernah buat kat Nabi begitu. Ya? Ia bukan satu tradisi. Walaupun sesama kita. Tapi mungkinlah dalam setengah-setengah keadaan bagi orang yang terlalu excited, mungkin dia terlalu menghormati dah seumpamanya. Ya? Mak bapak kita pun Tuhan tak suruh buat begitu. Kita lagi orang lain. Ya tak? Jadi tak perlulah. Ya? Kat negara jiran tu beratur cium kaki. Pelik ya. Sujud ada. Tapi bukan negara jiran lah, negara lain. Ya. Tapi kat negara jiran tu cium kaki biasa tuan-tuan. Ha? Baru-baru ni pun ada fenomena. Mana ada satu orang lah. Dia boleh bercakap bahasa macam-macam. Boleh bercakap bahasa jin, bahasa semut, bahasa malaikat. Dia hebat lah. Tapi kita dengar tu macam tak tahu, macam arak tak arak bunyinya. Tak? Jadi dia macam ada kelebihan-kelebihan tertentu lah. Itu yang sentral untuk orang beratur cium kaki. Masalah cium kaki tu perempuan. Bukan mahram pula tu. Yalah tahulah anak murid kan. Tapi mana boleh. Pelik-pelik lah kan. Okey. Kat mana tadi? Jadi Tuhan kata berkat dah amat baik sekali. Dan ayat berkenaan. Dan ada lagi dah dalam surah yang lain. Antara ayat yang penting juga dalam bab ni, dimasuk juga Nawawi dalam buku dia tu. Kalau tuan-tuan baca, sekali limbah tuan-tuan baca kan. Saya pun taklah ingat semua. Tapi bagusnya Riyadhus Shalihin, ia boleh menjadi rujukan kepada kita dalam banyak bab. Saya pun dalam banyak bab saya nak mengajar. Ibadat baik, muamalat baik, munakahat baik, jinayat baik. Saya mesti buka Riyadhus Shalihin. Pasal di situ ada hadis-hadis yang fundamental. Dalam satu-satu bab yang kita nak mengajar, macam saya kan. Jadi daripada situ kita boleh tengoklah. Ya. Dan kita boleh ingat balik, hafal balik. Jadi dia buat mari saya ingat 4 ayat lah dalam bab tu. Salah satu lagi dia buat mari dalam surah An-Nisa ayat 86. Important ayat juga, ayat penting juga. Di mana kata Allah, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberi ucapan, diberi tahiyyah, diberi greeting oleh seseorang lah, maka kamu jawablah dengan ucapan yang lebih baik. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ataupun kalau kamu tak nak, sekadar yang dia ucap pada kamu. Ya tak? Orang bagi salam betul, Assalamualaikum, kita pun jawab Waalaikumsalam. Itu yang paling minimal lah. Tapi terbaik Farudu bi ahsana minha. Allah Ta'ala kata jawab dengan lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seumpama Adam alaihissalam dan Sahih Bukhari Muslim, masa Allah Ta'ala ciptakan beliau dalam syurga, Allah Ta'ala kata pada Adam, izhab ila ulaika nafarin minal malaika fastami'u ma yuhayyunak fa innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Pergi kat malaikat sana. Kemudian kamu dengar apa jawapan, ucapan mereka kepada kamu. Kerana ia akan menjadi ucapan kamu dan ucapan anak cucu kamu. Jadi salam ni tuan-tuan, dia bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad SAW. Tapi daripada Nabi terawal, Nabi Adam alaihissalam. Mula-mula Allah Ta'ala ciptakan dia. Dia pun pergilah. Apa kata Adam alaihissalam? Assalamualaikum, kata Adam. Malaikat pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun setengah riwayat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam bagi pendek aja, tapi dia jawab panjang. Ya? Apa? Ada sebenarnya bukan orang yang jawab saja, orang yang bagi salam pun sebaik-baik bagi panjang.
Kerana Umar bin Husain meriwayatkan dari Sunan Abi Daud. Dalam kitab Abi Husain pun ada. Kata dia ada seorang datang jumpa Nabi. Nabi dengan sahabat dia lah. Dia datang, dia bagi salam. Assalamualaikum. Mereka ni pun jawablah ramai-ramai. Termasuk Rasulullah SAW. Waalaikumsalam. Maka Nabi kata, Asyarun. Semaja akhir. Mari orang lain pula. Dia bagi salam. Panjang sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi pun kata, Ishrud. Mari semua lagi dia jawab penuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam penuh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun jawab. Ataupun mereka pun jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun kata salasun. Apa maksudnya? Yang pertama tadi Nabi kata ashrun ataupun asyarun. Dapat 10. 10 pahala. Dia jawab Assalamualaikum. Member ni pun jawab Assalamualaikum. 10. Ya. Lepas tu member ni bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Hak ni pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi kata 20. Asal lebih sikit. Ya tak? Kemudian mari semua lagi bagi salam penuh. Dan orang jawab pun penuh. Nabi kata salasun. Nabi kata 30. Nak panjang lagi Ustaz ada? Tak ada. Takat tu je lah. Salam kita Assalamualaikum. Ada minima. Hak minima. Kemudian hak paling banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pun begitu juga. Ya? Sebab itu An-Nawawi rahimahullah kata digalakkan kepada orang yang memulakan salam bukan sekadar Assalamualaikum tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu juga orang yang menjawabnya. Jawab penuh. Tapi hak tu hak the best lah. Hak afdal. Boleh saja kita sekadar Assalamualaikum. Tapi hak terbaik lah. Bagi panjang sikit. Baik. Jadi Allah Ta'ala suruh jawab. Kalau orang bagi ucapan, jawab yang lebih baik. Ya? Dan memang dalam banyak hak, Islam ajar kita begitu. Orang bagi kita something. Maybe hadiah lah, hadiah ke apa. Kita balas dengan hadiah yang lain. Tapi kita belilah hadiah yang lebih baik. Ya? Apa? Kerana Nabi yakbalul hadaya wa yuthibu alaiha. Kata Aisyah Rasulullah Abi Daud, Nabi SAW menerima hadiah. Dan Nabi membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Ya? Oh. Jadi Allah Ta'ala ajar begitu ya. Dan ayat ni tuan-tuan menjadi dalil lah oleh sebagian para ulama yang bahawa siapa-siapa yang beri salam kepada kita, kita mesti menjawabnya. Mesti jawab. Walaupun orang bukan Islam, non-Muslim. Mana tahu kok dia jumpa kita, Assalamualaikum. Betul tak? Tak pernah berlaku. Saya dulu tuan, ni personal experience lah. Pasal kita ada kawan-kawan yang non-Muslim lah. Kadang-kadang mereka ada juga yang suka guna lah perkataan-perkataan yang kita sering guna. Mungkin tak ramai, tapi ada. Which is saya dulu masa saya kerja dengan Maxis. Dulu saya sebenarnya start lah. Baru nak start. Tidak. Kita kerja macam-macam. Salah satu saya kerja ialah kerja under Maxis lah. Kami outsource. Outsource ni third company. Tapi dia buat kerja untuk Maxis lah. Dia panggil customer service professional. Tukang jawab phone dia. Customer call kan yang Maxis tu, call tu. Jadi kita kena jawab lah. Ya. Saya masa tu bagian postpaid. Kalau tuan-tuan ada masalah postpaid, call, salah seorang jawab saya lah tu. Tapi ramai. Dia punya agent tu ramai. Jadi ada seorang ni, kita punya geng lah, kita punya group lah ya. India. Dia suka bagi salam kat orang. Suka bagi salam kat orang. Masa jumpa je, Assalamualaikum. Masa jumpa, Assalamualaikum. Sampai ada seorang sahabat tu, saya tak ingatlah nama dia, siapa lama dah. Kat 20 tahun kan. Ya. Tapi saya ingatlah dia tu. Yalah kita bukan semua graduan agama. Kita campur. Pasal kerja tu bukan kerja agama. Jawab telefon. Yalah. Dulu-dulu kita panggil telefonis. Tapi sekarang dah canggih sikit nama dia tu. Yalah. Customer service professional. Ya. Tukang jawab phone dia. Jadi dia tegur. San, kau tegur sikit tu. Duduk bagi salam. Apa benda bagi salam. Ya. Boleh tak? Kita belajar, tak ada masalah. Dia nak bagi salam, biarlah. Kerana salam ni tuan-tuan, walaupun
sebahagian para ulama mengatakan bahawa kalau tak silap majoriti ia adalah ibadah. Kerana Nabi SAW tak suka jawab salam kerana tidak ada wudu. Kita boleh buka kalau dalam sunnah Abi Daud, dalam bab wudu ada ni. Bab wudu tu antara galakan untuk kita ada wudu ialah untuk berzikir kepada Allah. Biasa dia guna hadis ni lah, hadis Abi Daud daripada Muhajir bin Qunfus. Dan juga ada hadis Ibnu Umar. Di mana Nabi SAW, orang bagi salam kat dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak jawab. Pasal Nabi tak ada wudu. Nabi baru lepas kencing. Bila Nabi wudu, baru Nabi jawab. Dan Nabi berkata, right away after that, Nabi kata, Inni karihtu an azkurallah illa ala tuhrin. Sesungguhnya aku benci untuk berzikir kepada Allah. Melainkan jika aku dalam keadaan bersuci. Jadi daripada hadis itu, dan mungkin hadis-hadis yang lain. Ulama kata, lafaz salam ni dia ibadah. Ya? Itu sebahagian ilmuwan ni yang jenis rigid-rigid lah. Dia tak suka kita short form kan. Salam ni. ASKM. Oh, dia kata tak boleh. Lafaz salam ni mesti full. Sebab dia lafaz ibadah. Tulis satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi bagus Arab tu, Arab. Setengah yang rigid lah kan. Jadi memang ada unsur ibadah di situ. Lepas tu Nabi tak jawab dalam keadaan Nabi tidak bersuci. Nabi ambil wuduk dulu. Itu yang jadi antara tempat kita digalakkan untuk dalam keadaan wuduk ialah berzikir kepada Allah. Ya. Ada unsur ibadah di situ. Walau bagaimanapun, di ada part of salam, dia adalah greeting, dia ada ucapan. Ya. Di mana ia doa. Kita bagi salam, kita bagi ucapan, dia macam selamat pagi, selamat petang, tapi dia mengandungi unsur doa keselamatan. Doa perlindungan, which is the best greeting lah. Ya. Daripada dia bagi selamat pagi kita, personally saya kata baik dia bagi salam. Assalamualaikum, dia doakan kita. Ya. Lagi pula, memang segelintir ulama, walaupun tidak majoriti, sebahagian daripada mereka yang bahawa harus untuk orang bukan Islam bagi salam. Cuma kita nak jawab tak jawab tu, sebab kata kita tak boleh jawab. Sebagian kata begitu. Tapi majoriti kata kita harus menjawab. Kerana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan, saya tengoklah Bukhari, Muslim macam tu lah ya. Nabi kata, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Nabi kata kalau orang ahli kitab bagi salam kepada kamu. Ahli kitab ni Yahudi Nasara lah. Dan termasuk juga orang kafir yang lain. Ya. Depa beri salam pada kamu. Maka Nabi kata jawablah wa alaikum. Dan juga ke atas kamu. Jadi ada semua ulama kata tak boleh jawab waalaikumsalam. Jawab sekadar Nabi ajar waalaikum saja. Memang sebagian kata begitu. Tak saya majoriti lah. Ya. Walau bagaimanapun segelintir yang lain kata boleh kita jawab waalaikumsalam. Hadis kata waalaikum. Tapi ayat Quran which is more authoritative, lebih besar autoritinya daripada hadis Nabi. Di mana Allah Taala membenarkan wa idza huyitum bi tahiyyatin wa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang bagi satu ucapan, kamu jawab dengan ucapan yang lebih baik atau sekurang-kurangnya jawab ucapan dia. Jadi dia bagi kita assalamualaikum, kita boleh jawab waalaikumsalam. Dan itu pendapat yang disarankan kepada sahabat-sahabat Nabi seperti Ibn Abbas, sebagian tabi'in dan mungkin sebagian ulama yang lain. Dan dikatakan satu pendapat daripada pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dan kalau kita ikut ulama Saudi macam Ibnu Utsaimin, bin Baz, dia kata wajib. Kalau orang tu bagi salam kat kita, wajib jawab. Bukan hanya orang Islam. Kalau orang bukan Islam sekalipun, kalau dia bagi salam pada kita, kita wajib jawab. Ya. Dia kata begitu. Jadi, tak apalah kan. Ya. Mudah-mudahan kadang dia minat, dia suka kepada perkataan itu. Ya tak? Macam orang bukan Islam lah, kalau dia nak baca Quran, kita tak boleh bagi. Jangan baca Quran tu, kita kawal tu, bukan kita demo tu. Bagi dia baca. Ya. Walaupun dia nak baca Arabnya. Dekat Europe tuan, saya tengok negara yang mana, atau tengok YouTube boleh. Orang perempuan masuk masjid. Lepas tu dia solat. Pakai seluar pendek. Tudung memang tak pakai lah. Non-Muslim. Europe pula tu. Di mana dia ikut orang yang sembahyang di hadapan. Depan tu ada orang sembahyang. Dia masuk masjid. Tak ada masuk ke dalam. Dia duduk kat tepi tu kan. Orang sembahyang dia ikut one by one. Jadi member ada sebelah menyebelah tu ambil lah video. Tunjuk kat dia.
Lepas tu orang tanya dia, pasal apa awak semayang ni? Dia kata, saya rasa nak semayang, macam orang Iran semayang. Saya boleh semayang kat rumah, dia kata. Tapi saya nak feel semayang di masjid bersama kaum muslim. Cuba kalau tempat kita. Non-muslim masuk surah ke apa, pakai seluar pendek. Aku ingat kena perambak aku rasa. Tapi Europe ni dia lain sikit. Pasal dia minoriti muslim, majoriti non-muslim. Mungkin environment tu tidak sama. Tapi ala kulli hal, tidak ada masalah sama sekali. Hatta kalau kita ikut standard Al-Imam Abu Hanifah, dia kata mana-mana orang bukan Islam yang melakukan amalan orang Islam, semayang umpamanya, wudu umpamanya, asbahah musliman, dia menjadi muslim. Dia kata begitu. Pendapat dia je lah. Adapun majoriti kata tidak. Tidak menjadi muslim seseorang kafir dengan melakukan amalan-amalan Islam. Of course lah sekadar bagi salam, tak ada dalam masjid Islam kan. Dia kena syahadah juga. Tapi dah pendapat dia begitu. Tak apalah kan. Dia nak bagi salam, tak ada masalah sama sekali. Bahkan dalam bab ni, ulama khilaf dan tidak sepakat. Baik. Cuma yang ditekankan ialah, kita jangan memulakan salam kepada orang kafir. Itu saja. Dan itu pendapat majoriti. Kerana Nabi larang dengan keras. Umpama diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, daripada Abi Hurairah, kata Nabi, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan kamu mulakan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Dan termasuk juga orang kafir selain daripada mereka. Jangan mula bagi salam. Tapi bila kita belajar fatwa semasa, ulama semasa lah terutamanya, berkhilaf juga dalam bab ni. Dan sebarang macam bahawa, tengoklah tempat tu macam mana. Kalau tempat tu majoriti orang Islam, minoriti orang bukan Islam, maka kita janganlah bagi salam. Kalau kita nak bagi juga, kita bagilah greeting-greeting yang lain. Selamat pagi ke, ahlan wa sahlan ke. Tapi jangan bagi Assalamualaikum. Walaupun Assalamualaikum ni dia greeting, tapi dia ada unsur ibadah dia. Itu sebaik-baik. Tapi kalau dia kata di negara-negara yang majoriti non-Muslim, maka harus bukan sekadar kita memberi greeting-greeting biasa kepada mereka, tapi boleh saja kita memberi salam. Musana'atan lahum wa dafa'in tarar anhum. Kerana mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk kita tunjuklah kita buat baik kepada mereka, dan mungkin dalam setengah hal untuk kita mengelakkan kemudaratan yang akan berlaku daripada mereka ke atas kita. Jadi adalah sikit sebanyak kepentingan di situ. Tapi lah konteks biasa kita tak adalah bagi salam, kita bagilah greeting-greeting yang lain. Tapi bab tu adalah ulama bahaskan ya. Okey, dah isyarat kan? Nak azan lah? Azan dulu lah. Ada tanya apa-apa tak?
Allahumma inni as'aluka. Okey, baik. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayul Islam khair? Manakah Islam yang paling baik? What is the best Islam? Maka Nabi kata, tut'imut ta'am, kamu bagi orang makan. Mana sedekah makanan lah, ya? Bagi orang fakir miskin, ya. Wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Dan juga kamu beri salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Jadi beri salam ni dia adalah Islam yang terbaik. Hatta tuan-tuan, Jibril alaihi salam dia mendatangi Nabi. Dia tidak mendatangi orang lain. Walaupun orang rapat dengan Nabi, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi Jibril ada kalanya memberi salam kepada Aisyah menerusi Rasulullah SAW. Ya. Hatta Nabi kata kepada Aisyah, ya Aisyah, inna Jibrilah yaqra'u laki salam. Wahai Aisyah, Jibril alaihi salam memberikan salam kepadamu. Ya. Dia tak bagi salam pada Aisyah, dia kirim pada Nabi lah. Maka Aisyah kata, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ya. Nah, itu cara kita jawab salam bagi orang yang kirim salam pada kita. Ya. Memang sunnah kita kirim salam ni. Ya tak? Kita tak boleh balik. Ya. Orang lain balik, kita kirim salam je lah. Itu sunnah tuan. Ya. Dan orang yang dikirim salam kepadanya, disunahkan juga dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau laki lah, kalau perempuan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kata Ji, ini kirim salam. Ya. Jangan ya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada sebagian yang kata boleh saja kita kata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke atas kamu juga, dan ke atas dia salam dan rahmat. Boleh saja mana-mana. Jadi kita jawab. Ya. Jangan ya saja. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Jadi balik pada yang tadi tuan. Kalau ada siapa-siapa lah, especially yang non-Muslim nak bagi salam. Kalau dia genuine, memang dia suka perkataan itu. Dan dia nak melatih diri untuk sebut perkataan-perkataan yang baik daripada Islam. Tak ada masalah sama sekali. Tapi kalau dia sebut nak nganyi, nak main-main, memang kita marah lah. Kita kata tidak boleh. Ya tak? Dan samalah juga kalau dia nak buat benda-benda yang lain. Tuan-tuan, ingat orang bukan Islam ni, dia masuk Islam, terus masuk Islam ke? Kadang dengan dia berjinak-jinak, dengan ucapan, dengan amalan, yang orang Islam sendiri melakukannya. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan dengar lah Farid Rabi tu. Dr. Farid Rabi sebelum dia masuk Islam macam mana? Dia belajar baca Quran. Dia tak Islam lagi tu. Dengan ustazah yang ada kat sekolah dia. Dia belajar semayang. Ya tak? Baru nak berjinak-jinak. Jadi tak ada masalah sama sekali. Setakat bagi salam. Apa masalahnya? Ya tak? Okey, ada nak tanya apa? Tak ada? Kalau tak ada, kita stop at this point. Kakak ni. Dan next nanti kita masuklah tajuk yang lain. Selepas tajuk salam, si pengarang bab main tajuk tentang senyum. Di mana selain memberi salam, kita juga digalakkan supaya senyum sesama kita. Dan tuan-tuan pun tahu warid daripada hadis-hadis Nabi SAW bahawa senyum itu sedekah. Nanti saya akan bacalah hadis itu. Ya. Dan dibawa juga dalam buku ini akan hadis berkenaan dengan lafaz berkenaan lah. Ya. Sebab itu bila kita bersalam, kita senyum. Jangan bersalam muka masam, tak ada. Ya tak? Sambil salam senyum lah. Okey, jadi setakat itu dulu untuk malam ni. Aku Luqman Razak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.